Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang hormat Tuan Nazir Masjid Syakilin yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama iaitu melakukan pengajian kuliah suruh kita pada pagi hari ini, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengaji kitab yang baru dengan judul iaitu Masailul Tauhid. Nama kitab dia Masailul Tauhid atau pengajaran ilmu tauhid secara soal jawab, yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati. Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati ini adalah salah seorang ulama besar di negeri Perak, dan beliau terkenal sebagai salah seorang yang memiliki banyak sekali murid di Perak, dan juga terkenal ketegasan beliau dan kealiman beliau di dalam semua fan ilmu, tuan-tuan. Semua fan ilmu, masuk dalam akidah, dalam fiqh, dalam tasawuf, di dalam nahwu sharaf, di dalam ilmu balaghah, ilmu mantik dan lain-lain. Beliau juga pernah menjadi penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Sri Paduka Sri Sultan Perak, dan beliau juga pernah menjawab sebagai ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perak, guru bertauliah di negeri Perak, dan juga banyak beberapa jawatan-jawatan penting di madrasah dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka kitab yang ada di depan kita ini adalah kitab yang membahaskan tentang perbahasan tauhid. Perbahasan tauhid, kitab dia akan tebal lah. Sebenarnya tak tebal mana, cuma yang ni keistimewaan cetakan ini adalah ada perbumian daripada Jawi, dan yang kedua di belakang itu disertakan edisi awal atau taswir, kita panggil fotokopi daripada edisi awal yang berupa tulisan Jawi lama yang dicetak tahun 50-an dulu. Jadi seperti itu. Maka insya-Allah pada pagi hari ini kita akan mulakan pengajian ini. Boleh tuan-tuan boleh buka ke surat 5. Ke surat 5. Mungkin ada yang tak dapat ya. Ada yang tak dapat sebab memang pihak percetakan atau Akademi Jawi Malaysia hanya ada 27 saja naskah untuk pengajian ini. Jadi nak kena tunggu dia cetak lagi, perlu waktu dah. Perlu waktu untuk dicetak lagi. Baik, insya-Allah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u, aku memulai pengajian ini bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, yang maha pemurah di akhirat sahaja. Alhamdu, segala puji, 4 perkara itu lillahi, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, zat yang maha esa. Wahdahu, zat yang maha esa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Adapun selawat wassalamu dan keselamatan ala man, kepada orang la nabiyya, yang tidak ada nabi lagi ba'dahu, setelahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man nasarahu wa walahu dan orang yang menolongnya dan orang yang mengasihinya. Wa ba'dahu dan setelah membaca basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam, sesungguhnya sangatlah sukacita hamba serta bersyukur kepada Allah yang telah membukakan dada hamba serta melapangkan fikiran hamba serta menyampaikan cita-cita hamba buat menyusun risalah yang kecil ini pada ilmu tauhid. Jadi Tuan Guru Syekh Muhammad Salman Al-Khatib menyatakan bahawa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang membukakan hati serta lapangkan fikiran untuk mencapai cita-cita membuat risalah ilmu tauhid ini. Ini kerana apa? Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beribadah, kita beramal, kita berbuat sesuatu, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mentakdirkan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian semua dan segala yang kalian berbuat. Ini dia tuan-tuan. Dan termasuk dipuji kerana apa? Kerana takdir yang Allah takdirkan tadi adalah menjadikan dia menyusun risalah yang kecil ini, menjadikan ia menyusun kitab tentang ilmu tauhid, iaitu Masailul Tauhid. Ini dia tuan-tuan. Sebelum daripada tersusunnya risalah ini, tersangatlah duka cita hati hamba disebabkan kaum yang sebangsa dan seagama dengan hamba telah banyak yang tergelincir daripada landasan i'tiqad agama Islam yang hakiki. Jadi sebelum dia tulis ini, dia sedih, duka cita. Dia rasa sedih, rasa susah. Sebab apa? Sebab ada kaum yang sebangsa, berarti sama-sama orang Melayu, seagama, sama-sama orang Islam, tapi banyak yang tergelincir akidahnya, i'tiqad agama Islam yang hakiki. Maksud dia terpesong, tersesat. Ini tergelincir akidah dia. Tergelincir akidah dia, i'tiqad agama Islam yang hakiki. I'tiqad agama Islam yang hakiki. Sebab-sebabnya ialah kerana kurang faham akan perkara-perkara agama. Sebab apa benda ini terjadi? Kerana kurang faham akan perkara-perkara agama. Sebab orang awam tidak memperkakas dirinya dengan ilmu. So perlulah kita mengajar orang awam ilmu supaya tarik mereka kepada jalan yang lurus. Tarik mereka kepada jalan yang benar. Tarik mereka kepada jalan yang mustaqim. Ini tujuan dia, tuan-tuan. Lebih-lebih tentang ilmu usuluddin, lebih-lebih lagi ilmu agama. Ilmu agama, lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan tentang akidah. Kerana apa? Akidah ini menentukan keimanan kita. Kalau akidah dia tergelincir, berarti menyebabkan kita berada dalam kesesatan. Kalau akidahnya jatuh dalam kekufuran, nescaya hilanglah iman. Ini bahaya dia. Oleh sebab itu dikatakan di sini lebih-lebih tentang ilmu usuluddin. Sehingga kebanyakan yang ditemui semuanya sangat dhaif tentang ilmu ini. Jadi dia sendiri ketika zaman tersebut, zaman tersebut itu waktu itu tahun berapa? 50-an kalau tak salah. 1953. 1953 berarti belum merdeka dah. Belum merdeka lagi ni tuan-tuan apa-apa. 1953. Jadi kitab ni dikarang sebelum kemerdekaan tanah Melayu. Ni. Bila kita tengok ni betul Ipoh 18-11-53. Jabatan Hal Ehwal Agama Perak yang cetak adalah
Jabatan Hal Ehwal Utama Perak. Ini dia tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizahullah. Jadi dia sendiri pada waktu itu menemukan banyak umat Islam yang tidak memiliki akidah atau asas akidah yang kukuh, atau tak tahu agama, tidak tahu akidahnya dengan benar. Maka dikarangnya kitab ini dengan harapan kitab ini dapat memberi kefahaman kepada kita semua. Ini dia tuan-tuan. Lalu dia berkata, maka dengan sebab itulah mereka tidak berapa hiraukan pekerjaan agama dengan haknya. Jadi atas sebab mereka tidak tahu, tidak memiliki ilmu agama yang cukup, akhirnya diorang tak kisahlah pekerjaan agama dengan haknya. Tak kisahlah untuk berbuat, untuk memastikan agama ini berada dalam jalan kebenaran. Agama yang orang-orang yang tak kisah. Ada yang tak peduli dengan solat, ada yang tak peduli dengan beribadah. Bila dia tak peduli semua perkara ini, akhirnya menyebabkan akidahnya semakin lama semakin punah, dan akhirnya bagi dia iman tak ada beza, jatuhlah dalam kekufuran. Ini yang bahaya. Samalah dengan kita semua tuan-tuan dan puan. Kalau tidak memiliki akidah yang kukuh, sedikit demi sedikit, akhirnya hilang iman, bahaya. Ini bahaya. Oleh sebab itu, kebanyakan yang ditemui semuanya sangat daif tentang ilmu. Maka dengan sebab itulah mereka tidak berapa hiraukan pekerjaan agama dengan hak. Mengada-ngada dengan riak sahaja. Yang ada hanya riak. Dia tak solat, tak apa, tapi nak tunjuk kah, nak tunjuk hebat. Memang betul. Pada zaman tersebut, ada beberapa orang banyak yang terkenal terpengaruh dengan the Young Turks, contoh dia. Kamal Atatürk, sekularisme. Sehingga kan mereka tidak peduli dengan amal ibadat. Mereka tidak peduli dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak peduli dengan ibadat. Mereka rasa bahawa agama ini tidak ada faedahnya, hanya membawa kemunduran. Sampai macam tu. Jadi sisa-sisa tu di Malaysia alhamdulillah dah hampir tiada lah. Dah hampir tiada. Masih ada mungkin di bandar-bandar, di karangan orang-orang yang tak begitu peduli. Itu mungkin masih ada lah. Tapi contohnya di Indonesia masih banyak sekular-sekular yang sampai sekadar tidak peduli dengan kehidupan agama, tidak peduli dengan agama. Ini bahaya. Adalah alhamdulillah sebahagian besar dari mereka di Malaysia ataupun di Indonesia di akhir hayatnya atau dah tua, dah pencen, bertaubat dan kembali melakukan solat dan lain-lain. Bolehlah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Tapi alangkah baiknya kalau kita sejak kecil telah dididik menjaga hukum hakam syariat kita, menjaga hukum hakam agama kita. Tak adalah nak hutang solat. Ibarat dia akil balik, solat 5 waktu dah terjaga rapi dah sampai dia meninggal dunia. Ibarat dia nanti ilmu yang dia dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana mereka tidak tahu akan sebenarnya agama. Masalahnya mereka tak ada ilmu agama lah. Masalahnya mereka tak cukup ilmu. Tidak ada yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Atau ada tapi tak cukup. Sehingga kan salah faham tentang agama. Contoh dia duduk dari kecil, bukan dari kecil. Mungkin pada waktu itu dia dapat peluang pergi ke London, contoh dia. Atau pergi ke Leiden. Leiden ni dekat Belanda. Misalnya dia. Untuk belajar pentadbiran ya biasanya waktu tu. Belajar pentadbiran, belajar ilmu politik, belajar ilmu yang berkaitan sosial, sains sosial kita panggil, social science atau sains sosial. Maka akhirnya hidup bersama dengan orang-orang yang bukan Islam dan lain-lain.
dan ikut-ikut, akhirnya gugurlah iman. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Di kalangan orang-orang pada waktu zaman sekular ini. Ada yang membawa atau mengikuti pendekatan yang telah dibawa oleh Kamal Atatürk. Contoh dia merasakan bahawa agama ini adalah hak peribadi, tidak ada kerajaan ataupun pemerintah memiliki kuasa dalam mengatur agama. Ini juga bahaya. Sebab apa? Akan menyebabkan seseorang itu, agama itu nanti tidak terkawal. Tidak tahu, kita tak tahu hukum hakam yang nak pakai ni yang mana. Contohnya kalau orang yang negara yang sekular macam ni, akhirnya hilanglah sistem perbankan Islam yang ada bank-bank ribawi, kan? Hilanglah pengadilan Islam atau dipanggil dengan mahkamah syariah. Akhirnya hukum hakam cerai kahwin ni macam mana nak urus? Ini semua penting untuk dijaga tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mudahlah bagi mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama. Maka mudahlah, oleh sebab tak ada ilmu, mudahlah orang nak buat benda yang merosak agama Islam. Melakukan perbuatan yang merosak. Contoh dia menganggap bahawa sudah tidak ada kewajipan lagi untuk solat dah. Kan? Solat ni adalah hanya ritual sahaja. Ini bahaya. Menghalalkan yang haram. Syariat-syariat yang ditentukan, halal haram makanan tidak lagi dipedulikan. Sebab bagi dia adalah asalkan bismillah ataupun tak apa, tak ada masalah. Makan je benda yang haram. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Serta mencemarkan nama Islam yang suci. Bahkan serta mencemarkan nama Islam yang suci, tuan-tuan dan puan-puan. Nama Islam suci ini dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan sebegini. Serta apalagi di zaman kebendaan ini. Lebih-lebih lagi zaman materialistik ini. Lebih-lebih lagi zaman kebendaan ini, materialistik ini. Kemajuan kafir telah melampaui tinggi. Jadi kemajuan golongan kufar pada waktu itu lebih hebat, sangat tinggi daripada yang Islam. Ini jadi semakin naik. Ini yang bahaya. Semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing. Jadi pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang dah jadi ateis. Sampai sekarang lah, di kalangan yang bukan Islam terutama. Banyak yang dah jadi ateis. Ada di kalangan umat Islam pun yang ikut-ikut jadi ateis. Kalau tak salah, saya tak tahulah sejarah Malaya 1963 ni macam mana lah kan. Tapi kalau di Indonesia ini zaman di mana mereka setelah kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia pada tahun 1945. Lepas tu terjadi peperangan bersama Nika. Nika itu adalah tentera daripada Belanda. Kan, yang kerana Belanda datang untuk mengambil aset-aset dia, untuk menjaga aset-aset dia. Ini ketika itu terjadilah perang 4 tahun kalau tak salah, sampailah diselesaikan secara diplomatik. Setelah itu maka diadakanlah parti-parti, macam-macam parti kita panggil. Ada parti yang Islam, gabungan semua jenis Islam, sama ada yang kaum muda maupun kaum tua. Lalu ada pula parti yang mementingkan nasionalisme bangsa Indonesia, mensatukan pulau-pulau yang banyak. Dan ada pula parti yang bernama dengan Parti Komunis Indonesia, dinama dengan PKI atau PKI dia. PKI ini adalah parti komunis dan dia juga parti yang agak besar. Kerana apa? Kerana dia pergi ke kampung-kampung yang tak sampai Islam ataupun ada di kalangan orang animisme. Diajarkanlah parti komunis ni sosialisme, pemikiran Karl Marx dan lain-lain, dan akhirnya Marxisme menjadi tersebar luas di Indonesia, memayungi. Sebab apa? Sebab dia ajak yang miskin-miskin ni supaya tidak ada perbezaan kasta, tidak ada perbezaan harta, semuanya sama rata. Jadi yang miskin tu pun rasa bagus, dia adil, dia ikut, dan akhirnya ikut menjadi pemberontak juga dengan melanggar dan membunuh
general-general di Indonesia pada tahun 1970 something tersebut, kan, yang kita teringat, dan 1960 something. Jadi dari sini PKI ini ataupun komunis ini terkenal bahawa mereka ini tidak percaya dengan Tuhan. Jadi bila kita kata agama kata, Islam kata macam ni, bagi dia tak ada, agama itu candu. Agama itu candu sampai begitu. Mereka terkenal tidak beriman dengan agama, tidak beriman tidak beriman dengan Allah SWT. Ini yang menyebabkan tuan-tuan dan puan, iaitu menyebabkan bahawa bahayanya golongan etisme ini, tuan-tuan dan puan, bahayanya golongan etisme ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apa? Kafir, kemajuan kafir bukan. Semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing. Maksudnya majoriti, banyaklah pada waktu itu. Banyak manusia yang dah tak percaya dengan agama masing-masing. Yang Kristian murtad jadi etis, yang Buddha jadi etis, yang Islam pun ada jadi etis. Ini yang bahaya, tuan-tuan dan puan. Lalu apa dia kata di sini? Kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala sahaja. Sebab apa kebanyakan manusia itu dia tertarik nafsunya pada apa yang dia tengok dengan kepala mata sahaja. Jadi apa kepala mata yang dia tengok, itu yang dia pegang. So dia tak nampak Allah SWT, dia tak percayalah dengan wujudnya Allah. Ini bahaya. Jadi apa? Hanya sebab dia tak nampak, akhirnya dia tak percaya wujudnya Tuhan. Boleh? Tak boleh dah kan? Kita percaya kewujudan Allah SWT bukan sebab nampak tak nampak, akan tetapi kerana rasional kita menuntut kita untuk mengatakan Allah wujud. Kerana kalau kita kata Allah tak wujud, macam mana boleh alam ni terjadi? Kan? Padahal alam ini adalah yang hadis, yang baru, dari tiada lalu ada. Mesti ada yang menyebabkan dia wujud. Kalau tidak Allah lagi, siapa yang boleh buat macam tu? Kan? Ini dia. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala sahaja, maka jadilah sangkaan mereka agama itu kamu sahaja. Oleh sebab itu, mereka pun memberi kesimpulan bahawa agama ini adalah karut marut sahaja. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ini yang menyebabkan golongan komunis mengatakan agama itu candu. Sebab inilah salah satunya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka perkara ini bahaya. Sebab apa? Dia boleh menggugurkan iman kita. Kita kena jaga iman kita. Untuk jaga iman kita ini, kita kenalah banyak berusaha dengan sedaya mungkin, dengan baik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, oleh yang demikian, hamba berseru, wahai saudara-saudara hamba Islam umumnya dan Islam lain khasnya. Oleh sebab itu pengarang kitab ini berkata bahawa dia berseru kepada seluruh hamba-hamba saudara-saudara hamba Islam. Dia menyeru kepada seluruh umat Islam. Umumnya Islam Melayu khas. Jadi umat Islam seluruh dunia, lebih-lebih lagi umat Islam di tanah Melayu ini. Maksudnya yang berbangsa Melayu ini. Kerana apa? Dia bangsa penulis ni bangsa Melayu. So dia pedulilah dengan keislaman yang ada di Melayu ini. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Lalu disebut di sini, biarlah bangsa-bangsa yang beragama yang lain daripada Islam itu membuang agamanya. Jadi dia tak kisah. Sebab itu kalau kita pergi ke UK ni, di situ ada banyak chapel. Kiri kanan jalan tu ada chapel je. Ada banyak gereja. Ada banyak monasum. Ada banyak katedral. Katedral tak banyak lah. Tapi satu negara, satu katedral lah kita panggil. Katedral ni iaitu gereja untuk kardinal lah, salah satu. Maksudnya dia tinggi dah ke pusat kepada semua kanisah atau semua gereja yang lain. Akan tetapi pada hari ini semua chapel dan lain-lain ini semua kosong.
Banyak kebanyakannya kosong, orang dah tak peduli dengan agama di negara mereka. Kebanyakannya dah jadi free thinker. Ini fakta. Sebab itulah umat Islam kadang-kadang terpaksa beli. Gereja tu dia beli. Nak runtuhkan tak boleh. Undang-undang kata tak boleh runtuhkan. So apa dia buat? Iaitu dia beli, dijadikanlah masjid. Kan? Kita letaklah tulisan Allah Muhammad misalnya dia. Jadilah masjid. Maka semakin lama semakin banyaklah masjid. Semakin banyak gereja yang dibeli. Daripada kosong, dijual murah, beli dan jadikan masjid. Ini tak jauh beza dengan kisah di Andalusia, di mana ada satu gereja besar di Cordoba. Kan? Kita tahu gereja besar. Lalu bila Islam masuk di Cordoba, maka gereja itu diubah menjadi masjid. Dengan waktu yang lama melahirkan banyak ulama, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi, mufassir yang terkenal. Itu Al-Qurtubi. Qurtubi maksud dia Cordoba, tuan-tuan. Dia dari Cordoba. So jadi masjid apa? Masjid tadi menjadi besar. Tapi sayangnya bila Islam dijajah oleh Katolik balik, dijajah oleh golongan Kristian Katolik pada waktu itu, maka dia rubah balik daripada masjid menjadi gereja balik. Bawa masuk apa? Kursi-kursi. Kan? Letak paku kat situ. Dan lain-lain. Jadi kalau kita pergi tu, bukan kita nak tengok gereja je, kita nak tengok masjid dia tu. Kat mana imam dia dan lain-lain. Ini misalnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata, jadi dia kata kat sini, tak kisahlah bangsa yang beragama lain daripada Islam itu membuang agama ni. Itu peduli apa? Itu dia orang punya hal. Kita tak campur masuk campur. Itu pekerjaan mereka, urusan mereka. Tetapi saudara hamba janganlah terikut kepada yang demikian. Jadi dia berharap saudara kita sesama Islam ni tak ikut-ikutlah dengan perkara tersebut. Saudara kita yang se-Islam ni tak terikut-ikut. Ini yang kita kisahkan, ini yang kita pedulikan, tuan-tuan dan puan-puan. Nak memastikan saudara se-Islam kita tak terikut-ikut. Maka dia kata di sini, sungguh pun tuan-tuan pandang agama yang sedang tuan-tuan peluk ini tidak berkemajuan. Walaupun agama yang kita pegang, Islam ni pada hari ini nampak macam dah tak ada kemajuan. Sebab apa? Macam dululah. Zaman dulu golongan sekular, kalau tengok orang yang Islam pakai sarung, pakai kopiah, pergi masjid, ni kata ini kemunduran. Tanda-tanda kemunduran dan kejumudan. Orang dah naik atas bulan, kau masih pakai sarung. Betul ni tuan-tuan dan puan-puan. Sampai macam tu. Engkau orang dah naik atas bulan, kau masih pakai sarung. Macam mana kata-kata macam tu, tuan-tuan dan puan-puan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kita sebagai umat Islam, kita berpegang pada prinsip istiqamah dengan agama kita. Jadi samalah. Tahun 90-an dah tak adalah sekular sangat. Tapi mula pula keluar orang-orang Islam, tapi cuma kritik, tak payahlah belajar dekat pondok ni pakai sarung. Nanti tak maju, jumut. Kan? Kalau nak belajar kenalah masuk sekolah-sekolah yang terkenal tu, MRSM lah, apalah dan lain-lain. Misalan dia tu. Bukan tak ada yang seperti itu. Akan tetapi hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita sebagai umat Islam tetap istiqamah. Kalau tak ada pondok-pondok, siapa nak ciptakan ulama? Siapa nak training, nak kader ulama? Kalau tak ada ulama, macam mana nak selesaikan persoalan umat? Macam mana nak jawab perkara-perkara hukum syarak? Kalau tidak ada ulama, tidak adalah hukum syariat itu dapat ditegakkan dengan kukuh. Maka oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu kepada pondok-pondok, madrasah-madrasah, ma'had tahfiz. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada anak cerdik, kuat hafal, hantar dia dekat tempat ma'had tahfiz. Sekejap dia hafal Quran. Muda-muda ni 2 tahun tak hafal, 2 tahun boleh hatam Quran dah. Dengan syarat ada himmah yang kuat untuk menghafal Al-Quran. So perlulah
kepada semua madrasah-madrasah ini, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizallah. Padahal cuba tuan-tuan fikir, kenapakah agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segala pelosok alam ini. Jadi dilontarkan oleh Syekh Muhammad SAW tadi. Padahal cuba tuan-tuan fikir, kenapakah agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segenap pelosok alam ini. Kenapa agama Islam boleh terebak, terluas, tersebar seluruh pelosok alam ini? Buat menjawabnya, sudah tentu kerana kemajuannya yang gilang gemilang di masa yang lampau. Sebab apa Islam boleh tersebar seluruh dunia? Kerana kita akui bahawa iaitu adalah gilang gemilang di masa lampau. Iaitu kerana keadaan gilang gemilang yang ada di zaman dahulu menunjukkan bahawa Islam adalah negara, adalah agama yang besar, agama yang dapat tersebar di seluruh dunia, hujung barat sampai hujung timur. Ini tentulah kerana kemajuan umat Islam dahulu. Memang kita tahu zaman medieval, zaman pertengahan, golongan Islam ini, umat Islam menguasai lebih kuat daripada yang bukan Islam. Umat Islam khilafah banyak. Persebarannya agama Islam di seluruh pelosok dunia. Sampai ke Guangzhou di China. Dan banyak yang masuk Islam di China. Bukan 1, 2, 3 orang, bukan 1, 200, bukan 50,000, 30,000. Tapi bermilion-milion, juta-juta. Hari ini saja berjuta umat Islam di China. Lebih banyak jumlah rakyat Malaysia. Ialah mereka 1 bilion. Umat Islam dia berapa banyak pun dah jadi banyak sangat. Ini dia contohnya. Jadi Islam tersebar di seluruh dunia di masa lampau, iaitu di masa pemeluk-pemeluk Islam masih tertanam teguh di hati mereka roh keislaman, iaitu tauhid Allah. Kenapa perkara ini boleh dicapai? Iaitu kerana tauhid Allah, iaitu di masa pemeluk-pemeluk Islam masih tertanam teguh di hati mereka roh keislaman. Jadi pendakwa-pendakwa dan lain itu masih kuat roh keislaman mereka, iaitu tauhid Allah. Jadi kerana kitab tauhid ini, yang mana tuan-tuan disebut, yang mana dengan pengaruh tauhid itu semangat mereka berkobar menciptakan kemajuan supaya agama Islam makin maju dan tinggi. Oleh sebab itu, iaitu mana dengan pengaruh tauhid itu semangat mereka berkobar menciptakan kemajuan supaya agama Islam makin maju dan tinggi. Supaya agama Islam makin maju dan tinggi. Begitu juga dada mereka sentiasa lapang dan sabar menempuh beberapa kesusahan yang tidak lain lagi tujuan mereka. Ini dia kata. Melainkan supaya agama Islam tinggi dan mulia. Jadi agama Islam tinggi dan mulia dan syariat Islam memenuhi akan bumi Allah ini, maka redha bercerai nyawa daripada tubuh asalkan mereka menjadi seorang pembela agama. Jadi kita nak ini pembela agama. Apakah ini? Tidak lain yang memberangsangkan mereka ialah kalimat al-husna. Jadi ada satu sebab, iaitu kalimah al-husna ini, iaitu la ilaha illallah, ialah kalimat tauhid. Kita berbicara dengan tauhid kembali kepada la ilaha illallah, ialah kalimat tauhid. Mereka berazam supaya rata-rata manusia tunduk di bawah undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu apa? Untuk mengukuhkan lagi, iaitu Islam dengan tombak, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana keyakinan dan kepercayaan mereka bahawa dunia tidak akan aman dan tenteram selagi manusia masih enggan menerima undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi mereka semua berazam supaya rata-rata manusia tunduk di bawah undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana keyakinan dan kepercayaan mereka bahawa dunia tidak akan aman dan tenteram selagi manusia masih enggan menerima undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dari sini kita dapat memahami bahawa betapa pentingnya kalimat tauhid ini. Apakah itu kalimat tauhid? Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, dan inilah yang perlu kita perjuangkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.